تعالى وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, terima kasih kepada pengurusi majlis, sahabat saya yang diraihkan, yang diutamakan, Cik Zul, nanti di kawasan sini, Kuala Ketil, dan seterusnya pimpinan-pimpinan Kuala Ketil dan semua hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pada malam yang berbahagia ini, saya sangat bersyukur kepada Allah Taala kerana pertama kali saya berada di Kuala Ketil, tak pernah sampai sini. Lalu-lalu masa balik daripada Puting kali itu, lalu di Hulu Perak, itu ada 2 kali lah balik daripada Puting, lalu Jalan Tanah Merah. Saya tak pernah sampai sini. Hari ini Allah Taala pilih saya bersama dengan tuan-tuan hadirin hadirat sekalian. Saya ni selepas jadi banduan, ya Allah, berebut-rebut orang telefon, berebut-rebut lepas jadi banduan. Rupanya jadi banduan ni ramai orang tak pernah, bukan jadi banduan saya, jadi rebutan. Allah Ta'ala pilih saya. Untuk salam perkenalannya, saya bagi biadata diri saya. Nama saya Huslan bin Husin. Umur 2 tahun setengah lagi 50 tahun. Anak sebelah 11 kali isteri saya bersalin. 96, 97, 98, 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006. Masa tahun 2000 tu, Ustaz jangan beranak lagi lah Ustaz. Doktor DHKM. Awak pun tak kahwin, mana awak tahu hal-hal beranak? Saya marah doktor tu. Kita mesti tegas, sebab ini semua rezeki Allah yang bagi, bukan kerja doktor. Sampai dia kata itu imam kecil badan tu, jangan campur sama hal dia. Dia ni lain macam sikit. Tak apa. Anak sebelahnya ada 7. Alhamdulillah, dan seterusnya. Saya tinggal di Kampung Pandan ni, tuan-tuan, berjemaah di Masjid Ar-Rahimah ni selepas saya berhijrah di Kampung Pandan 1973. 73 jadi pemuda masjid. Diri saya ni, ayah saya kata jadi pemuda masjid. Allah Ta'ala akan bantu. Kerana bila jadi pemuda masjid ni, dia akan beri kekuatan dalaman iman kita. Iman dan amal. Bila kita letak benda iman, belakang iman mesti aman. Kalau sekiranya 114 surah tak turun 1 surah saja. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Semua rugi, yang manusia kami buat dia rugi. Siapa yang untung? Illal ladzina amanu. Yang beriman untung. Tak cukup dengan iman saja. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq. Berpesan kepada kebenaran, wa tawassaw bis sabr. Inilah hakikat kehidupan yang kita kena pegang. Dan seterusnya sampai 73, 78 saya bergerak dalam Jemaah Al-Aqam. Saya jadi kanak-kanak pemuda masjid bergerak dalam Al-Aqam. Saya berbuat buat usaha Al-Aqam di Ar-Rahimah tahun 78 sampai 83. Sampai habis tingkatan 5. Lepas habis tingkatan 5, dah racing motor pula Kampung Pandan. Kita ni dari kanak-kanak, dari bayi, dari apa semua, perjalanan hidup kita ni Allah Ta'ala dah tentukan. Banyak kawan-kawan kita yang meninggal dah. Sampai tahun 83 tadi, jadi racing motor Kampung Pandan. Masjid tak luput daripada diri. Semayang tetap walaupun ujung-ujung waktu. Jangan sekali-kali tinggalkan semayang. Pesan ayah saya. Kerana pesan ayah saya itu perkataan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man taraka as-salah muta'amidan faqad kafara bihara. Barang siapa meninggalkan solat dengan sengaja, kufur dia kepada Allah Ta'ala. Hubungan manusia ni kalau tak ada semayang, tak payah sembang. Sembahyang ni ukuran yang penting. Dan seterusnya sampai 83, 84 saya racing motor sampailah saya Niaga di Kampung Pandan. Bila niaga di Kampung Pandan, kita akrab dengan karya Kampung Pandan. Dengan makcik, pakcik, bertahun-tahun kita bersama, jumpa di masjid, ada kenduri, ada tahlil, kita berjemaah. Sampai era meniaga, saya pun berumah tangga tahun 95. Semayang memang selalu tiap semayang, kita pun ada kuliah, kita berjemaah. Sampai 95, 96
Isteri saya nak bersalin. Satu tempat di dalam Masjid Ar-Rahimah tu, di satu sudut masjid tu, dia orang tukar colour biru lah, kuning lah, apa semua. Satu sudut tu memang saya taruh hijau saja. Jangan sampai siapa pandai nak padam. Hijau tempat saya. Situlah tempat saya mengajar kanak-kanak, mengaji, saya wirid, saya semayang sunat, di situ tempat saya lepas semayang fardu. Sampai 95, berumah tangga, isteri nak bersalin, ya Allah, di sudut yang saya selalu bermunajat, aku nak berhenti rokok, ya Allah. Berhenti rokok, tuan-tuan, bukan ada apa, rokok ni kita rosakkan paru-paru yang Allah punya. Ini Allah punya, bukan kita ni. Kita berzikir, lebih bisa rokok pula ni. Jadi saya bermohon pada Allah Ta'ala. Yang saya mohon itu pada 30 Syaban, sekejap lagi 2 jam lagi dah maghrib dan masuk Ramadan. Saya bermohon di satu sudut. Saya beli sekatur rokok Dunhill 14 RM40 kupang ke RM8 dulu. Isap buang, ya Allah, aku benar-benar berhenti, ya Allah. Berhentilah malam tu, malam Ramadan, tarawihnya, besok sahurnya, bersilih ganti sampai sebulan. Hari raya kedua, raya pertama okey lagi, raya kedua rasa mulut ni renyamnya. Kawan bagi sebatang rokok, isap rokok, ya Allah. Ambil sebatang rokok, bila isap, senapas, satu lintasan datang, kamu telah mempersendakan, mempermainkan Allah Ta'ala. Saya terperanjat, tuan-tuan. Saya ambil wudu, saya sembahyang sunat taubat nasuha. Terus satu kali. Kerana walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Sekiranya kamu benar-benar hendak di jalan kami, bermujahadah di jalan kami, nescaya akan kami tunjuki. Benar-benar saya sembahyang sunat taubat nasuha. Berhenti. Satu hari di Jalan Ipoh, Kampung Haji, Pasar Borong, tempat saya selalu ambil ikan. Akak, sekiranya duit saya simpan ni RM50, RM60 ni saya nak pergi haji. Perkataan adik ni, Allah dengar, malaikat tulis, mudah-mudahan makbul. Simpanlah duit RM60, RM30, RM60, RM30. Sampai tahun 2000 datang satu statement, Encik Ruslan, awak ditawarkan menunjukkan haji, tuan-tuan. Beri rokok pergi haji, banyak menangis, melih air mata kerana doa yang kita minta tadi. Kerana kita benar-benar nak di jalan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala makbul. Pergilah haji. Pergi haji, bawa mak pergi buat tawaf, buat sa'i, pergi buat kerja-kerja haji, ziarah makam Rasulullah. Balik daripada haji, pengumuman kerana Bilal Masjid Ar-Rahimah telah kembali ke rahmatullah. Pengumuman, anak karya dijemput mengisi kekosongan yang ada. Saya pun isteri lulus karya semua, bagi satu suntikan. Terus interview dengan Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan dan Majlis Agama Islam, lulus. Alhamdulillah. Masjid Ar-Rahimah yang saya jadi Bilal ini tak pernah ada mesyuarat agung, tak pernah ada buat laporan audit, tak pernah ada keuangan keluar masuk, tak ada. Sebab kau dari UMNO mana ni? Kau masuk nama ni. Kau UMNO mana? UMNO mana? UMNO pula jadinya yang mentadbir masjid. Ini UMNO ni apa? Bagi satu ayat Quran UMNO ni betul? Tak boleh. UMNO kan gerti pun. Dia dengar Quran yang lagukan, dia faham ke tidak? Dia tak gerti. Dia malah jadi Masjid Ar-Rahimah ni menyeleweng beratus ribu. Antara penyelewengan yang saya bongkar tu, dengan duit kehilangan duit anak yatim. Anak yatim dah beratus nak pakai duit dia tak ada. Lagi tu dengan duit keluar masuk hari Jumaat, dia tidak buat akaun keluar audit masuk. Mesyuarat agung tidak pernah buat. Sampai 2001 ketika lembu nak korban sembelih, buat ada korban Idul Adha. Kita dalam mesyuarat itu nak yang B besar sikit lah, B grade. Kalau tengok asal si prokuror lah ni, kita saja telefonnya, tuan kenapa hantar lembu pukul ni, ini grade C ni. Dia kata kita dah bagi persen sama orang tu. Bagi persen, la haula wala quwata illa billah. Boleh bagi persen lembu ni kita nak korban ni. Yang kita nak sombang, kita baik kat tu. Ya Allah, punya jahatnya UMNO, hati busuknya. Ala inna fil jasadil mudghah idza salahat salahal jasad kullu wa idza fasadat fasada al jasad kullu. Dalam diri kamu tu ada seketul daging tak baiklah anggota seluruhnya. Kalau baik, baiklah seluruh anggotanya. Itulah dia hati, jahatnya hati ni. Dengki. Tahun 2000 saya balik daripada haji tadi, lulus jadi Bilal, tapi tak dibenarkan masuk mesyuarat. Masuk ke dalam, dia bagi satu jawatan imam. Memohon jadi imam. Saya pun mohon, Jawi pun bagi, orang kampung karya pun bagi surat sokongan. Interview imam. Lulus interview imam, alhamdulillah lulus. Interview imam lulus.
Interview imam lulus tahun 2005. Tahun 2005 lulus, dalam lepas lulus jadi imam lah, baru masuk mesyuarat dengan AJK. Bila masuk mesyuarat, mana duit anak yatim ni? Mana duit masjid ni? Mana, kenapa tak buat akaun? Kenapa tak pandai buat mesyuarat agung ni? Ustaz hanya jadi imam saja. Ini duit-duit ni kami yang jaga. Kalau awak jaga betul, saya tak nak marah. Tapi Allah marah ni. Bila Allah marah, kita kena marah. Dalam mesyuarat dengan Fatihah kita buka, lepas tu kita bantai dia ni semua, dia semua tak boleh nak jawab. Dengan tutup dengan tasbih kafarahnya. Lepas tu makan. Lulu ni setuju. Inilah cara-cara mesyuarat dalam masjid. Yang penting makan, datang ke hadiah mesyuarat. Berapa kali datang? Hari tu dia datang ni, dah ambil dia RM30, 2 kali datang RM60. Suka datang, tulis nama. Tapi mesyuarat sampai hilang duit. Jadi dia kata, macam mana ni haji ni, dia ni dah dari tu Bilal jadi imam lah. Dia ni masuk mesyuarat, dah bantai kita punya semua pula. Minum kedai kopi lepas mayang tak ada masalah. Tetapi mentadbir rumah Allah Ta'ala ni bukan benda yang main-main. Macam mana kita nak buat Pak Imam ni? Kita pecat dia, hantar surat kepada jabatan. Sekali lagi, pecat ini imam. Kenapa? Dia kata kita macam-macam lah. Bulan terang lah, semua keluar lah apa semua. Ini dalam masjid. Dia pecat kita. Saya tak kisah pada pemecatan ni. Jadi imam bukan. Bila tak jadi imam pun kita berjemaah. Sentiasa berjemaah. Tempat saya ni sekarang sampai sekarang berjaya imam dulu. Kerana hidup kita ada masjid dalam diri. 2005-2008 kena pecat. Apabila doktor menang kawasan itu, tak pernah kita menang. Kuala Lumpur tak pernah menang. 55 tahun baru kita menang. Kita rasa nikmat kemenangan. Kawasan Titi Wangsa menang 2000 lebih majoriti. Dia dah pecat imam. Pak Imam kena keluar daripada masjid ni. Ini rumah wakaf ni kita nak robohkan. Kita nak buat jalan, pembesaran pelebaran jalan. Rumah dia roboh, sampai sekarang jalan tak buat. Dengkinya UMNO Barisan Nasional. Ahli masjid, mayang sah pertama, tapi dengki. Dia tak nak tengok orang. Imam dia ikut kita makmum, tapi dia bantai di belakang. Jahat ni mereka ni. Seterusnya sampai kita buat satu surat kepada Jabatan Agama Islam. Masuk rumah dalam masjid, ada satu rumah kosong, buat lulus. Pegawai jabatan luluskan, alhamdulillah. Dia potong api air. Tuan-tuan bayangkanlah, kita ada anak ramai anak kecil, dia potong api air. La haula wala, jahatnya mereka ni. Jumpa Assalamualaikum Pak Imam, salam. Salam di mulut saja. Tapi hati ini tak boleh. Ini Pak Imam ni bahaya lah, dengan doktor lolok, kautim lah, apalah semua. Dia potong api air. Lepas dia potong, saya anak kecil-kecil pindah 300 meter dari Kampung Pandan. Barang-barang saya tak keluar. Saya keluar separuh barang-barang penting dia tak keluar. Ni Pak Imam kena keluarkan barang ni. Saya kata Ustaz nak keluar. Selagi awak tidak isytihar hari Jumaat, hari Jumaat dan buat pengumuman dan bagi satu surat kepada jemaah semua, saya tak akan keluar kecuali awak bagi tahu jemaah. Saya tak bersalah. Yang bersalah menyeleweng duit masjid beratus-ribu ni bendahari istiusaha yang kita dah buat laporan kepada Jawi, Mawib, sampai kepada KPN, sampai kepada Pak Lah, zaman Pak Lah. Menteri wilayah kita hantar kepada Pak Lah yang tertinggi sekali lah sebagai Perdana Menteri. Dah hantar dah. Tak jalan semua, kita buang ni Pak Imam. Last kali saya jadi imam subuh tu, saya beritahu kepada jemaah kita kerana rapat dengan jemaah semua. Ingatlah apa yang Allah sebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Apa-apa di sisi kamu semua akan berpisah. Apa yang ada di sisi Allah itulah kekal. Kerja buat baik kita, kerja kita dalam masjid, luar masjid, tak ada jadi jawatan pun terus datang masjid, tak ada masalah. Ukhuwah kena jaga semua. Yang penting mujahadah kita dalam perjuangan. Seterusnya sampai tu dia potong api air, kita barang tak keluar. Tengok cara dia buat satu-satu, dia cari jalan macam mana kita nak bagi dia tombak jatuh. Tapi kerana dalam diri kita serah diri hidup kita kepada Allah Ta'ala, dia bagi satu surat. Pak Imam, ni surat dia pada mahkamah, suruh keluar barang-barang ni. Saya tak keluar. Jadi dia bagi satu lagi surat, kena datang mahkamah. Datang mahkamah. Mahkamah yang pertama, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Saya datang, saya bawa isteri saya, Haji Oslan. Saya datang beri keterangan. Yang Arif, saya imam Masjid Ar-Rahimah, imam 4 imam ratib Masjid Ar-Rahimah. Saya telah bongkarkan penyelenggaraan duit masjid beratus ribu, tapi orang-orang politik UMNO Barisan Nasional tukar tajuk ini, tidak keluar daripada premis masjid. Jadi this kind of case should be transferred to Syariah law.
mahkamah syariah kerana saya imam yang dilantik menggunakan undang-undang Islam wilayah persekutuan, enactment itu. Mana Tuan Haji punya affidavit? Affidavit tu apa yang hari? Saya nak pergi tanya hakim lah, affidavit apa? Malah lah dia. Kenapa tak panggil peguam? Saya datang Solo, datang tak ada peguam. Saya tanya affidavit tu apa? Affidavit. Kenapa awak tak panggil peguam? Saya dah cuba pakai 3 peguam. Peguam yang pertama kata, Tuan Haji betul, tapi tak boleh lawan mawid kerajaan ni. Siapa pula lawan kerajaan? Saya tak pernah lawan kerajaan. Saya lawan kemungkaran. Kemungkaran yang kita kena lawan ni. Kerajaan bertukar bersilih ganti, apa masalah? Peguam yang kedua, Tuan Haji, dokumen tak cukup, nak against mawid. Tak apalah. Peguam yang ketiga, Ustaz jangan bimbang, ni sikitnya hal Ustaz. Ustaz ada 30. Saya 30 juzuk saya ada. Awak nak 30 ribu ni, mengarut awak ni. Duit masjid hilang 100 ribu, awak nak duit saya pula lagi. Saya punya allowance pada kena potong. Lepas tu Honda Cup tak pernah bertahun-tahun tak tukar. Awak ada 30 ribu lagi. Awak jalan lah. Saya tak ada peguam. Sekali dalam kes itu, selepas itu saya kata, Yang Arif, izinkan saya baca satu ayat Quran kerana ada peguam-peguam Melayu saya mana jaga Islam, peguam Melayu ada di belakang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bagi makna sekali, wahai orang yang beriman, bertakwa kamu kepada Allah dan berkatalah dengan benar, sesungguhnya kami akan perbaiki amalan kamu dan ampunkan segala dosa kamu. Barang siapa bersama Allah dan Rasulnya, mereka itulah mendapat kejayaan yang besar. Baca ayat Quran dalam mahkamah sivil, kalah juga. Kalah. Tetapi dia benarkan buat rayuan. Barulah kita tahu rayuan, kita tanya sahabat dalam masjid, macam ni Ustaz, affidavit ni begini, baru kita tahu. Baru kita, oh ni affidavit, ini responden, ini plaintiff yang kita tak pernah dengar. Kita orang masjid, kalau setakat buat teh tarik, lepas tu buat bubur lambuk, air, kita tahulah. Ini mahkamah, kita tak pernah masuk, memang tak kalah. Jadi, selepas daripada lulus tu, kita hantar, kita dah tahu, kita photostat, buat sendiri kerana nak save cost. Kita nak lama, duit tak ada sangat. Elon jabatan pun dah kena potong. Hantar mahkamah rayuan di Putrajaya. Mahkamah rayuan ni hari itu mahkamah tinggi di Jalan Duta. Seorang hakim. Ini mahkamah ni, mahkamah rayuan 3 orang hakim. Saya hantar lulus, dia nak peguam juga. Tidak ada peguam yang bantu. Tapi kata tuan, ini rayuan saya tak dapat adakan peguam. Dia suruh cari peguam juga. Saya buat satu ni, tak ada peguam. Tak apa, dibenarkan lagi mahkamah rayuan. Haji Roslan sila datang ke depan beri keterangan dalam mahkamah rayuan. Tadi mahkamah tinggi ni mahkamah rayuan pula. Ni hakim 3 orang. Yang Arif, saya Imam Hoslan, Imam Masjid Ar-Rahimah Kampung Pandan. Saya telah bongkarkan penyelewengan masjid ni dan sekarang ni saya nak minta rayuan supaya kes ini digugurkan atau masuk kepada mahkamah syariah saja. Kerana saya imam yang dilantik menggunakan undang-undang syariah. Hakim yang 3 tadi, seorang daripada itu, dia kata dia ambil win-win situation kerana dia pun hormat imam semua. Awak kena keluar daripada masjid, tak perlu bayar kos. Yang Arif, saya bukan masalah rumah masjid dan kos ni, mawid pecah saya 50,000 kena bayar kerana bawa dia punya kes ini. Saya masalah dah keluar daripada rumah masjid. Rumah yang saya duduk, rumah wakaf masjid, dah roboh dah. Nak buat jalan, tak ada jalan pun. Budak-budak pula isap dadah situ pula. Lepas tu saya masuk rumah masjid, api air dah potong. Siapa pula duduk rumah yang api air tak ada ni? Saya dah keluar dah. Jadi dia bagi keputusan win-win situation, tak perlu nak berdebat lagi, dia suruh keluar. Saya jumpa pegawai seorang bahagian mahkamah persekutuan. Lepas mahkamah rayuan, tuan, lepas mahkamah rayuan ni ada mahkamah lain Malaysia. Mana tu ustaz tak tahulah. Tak apa, ada ustaz mahkamah federal court atau mahkamah persekutuan atau dulu dipanggil mahkamah agung dalam istana kehakiman Putrajaya. Jadi kita hantarlah dokumen, affidavit semua kita hantar. Kita pun sambung buat laporan-laporan dengan bahan-bahan penyelewengan, termasuk surat kepada Pak Lah tadi. Kepada Pak Lah, kepada semua agensi kerajaan, SPRM, Menteri Wilayah Persekutuan, semua kita hantar. Tapi tak jalan juga. Kita hantar tu sebagai itu. Lepas itu dia kata, Ustaz, Mahkamah Agung ni tak pernah ada orang datang cakap ni, dia kena ada peguam. Saya cakap dia tak ada peguam nak tolong. Tapi Ustaz kena cari juga. Cari memang tak ada. Saya telefon Mr. Karpal. Dia kata ini hal masjid punya, sepatutnya boleh
Jawi dengan Mawi boleh selesai. Duit masjid hilang sebab dia dah ada banyak kes kriminal sivil. Kes dia semua besar-besarnya. Jadi betul lah hujah dia. Tak apalah tuan, saya akan buat satu laporan polis. Tidak ada satu peguam dalam Malaysia nak tolong kes ini. Tak apa, dia pun tak kisahlah. Saya jadikan laporan itu sebagai affidavit tambahan dalam mahkamah persekutuan. Tanggal bulan 11, tanggal 22 hari bulan 2, saya dipanggil dan lulus. Kes manajemen dah luluskan. 22 hari bulan kena datang mahkamah persekutuan. Bila sebelum itu peguam Mawid tadi datang Masjid Ar-Rahimah. Dia datang Masjid Ar-Rahimah. Kita kan dah kata ustaz keluar daripada masjid, kosongkan premis ni semua. Lepas tu jangan lawan kami. Kami ni jabatan yang ada banyak duit. Saya boleh claim, saya boleh buat reimbursement. Peguam datang masjid. Mana ada peguam pernah datang masjid, datang pun awak ingat kerja agama ni kerja main-main ke? Saya marah peguam tu tuan, mencicit. Dia lari berbalik, dia bagi tahu kepada Mawid, ini imam sudah naik angin satu badan, dia berlawan dia. Baru dia tahu. Ini lawan kerana Allah Ta'ala, kerana mempertahankan kebenaran, mempertahankan masjid. Selepas itu kes manajemen pun lulus. Saya dipanggil pada tanggal 22 hari bulan 2 2012. Saya bawa isteri saya naik. Saya datang dengan serban hijau, dengan jubah yang kita baca khutbah, dengan kain ihram yang kita pergi haji dengan duit wokok tadi. Kain ihram yang kita pergi haji, yang kita buat tu, saya bawa sebagai satu bagi kekuatan dalaman. Haji Roslan sudah datang ke depan beri keterangan. Mahkamah yang ketiga. Banyak mahkamah ni. Yang Arif, saya imam Masjid Ar-Rahimah Kampung Pandan. Belum pernah berlaku dalam sejarah kehakiman negara Malaysia ini seorang imam diheret ketiga-tiga mahkamah. Mahkamah tinggi, mahkamah rayuan, mahkamah persekutuan, kerana nak tegakkan Islam dan kebenarannya. Pagi itu peguam Mawid yang saya marah mencicit lagi tu, dia boleh berbual dengan DPP, Deputy Public Prosecutor, atau dalam bahasa Melayunya timbalan pendakwa rakyat yang dakwa kita lah. Dia boleh berbual. Lepas tu dia jumpa hakim, dia bagi tak apa dia cakap. Hakim bagi, Haji, you send your document not in time frame. Awak telah menghantar dokumen awak, affidavit awak termasuk tambahan ni tadi, tidak pada masa yang dibenarkan. Saya berhujah lagi ni. Yang Arif, tak perlu diperjebatkan not in time frame ni, kerana kes manajemen dah luluskan kes ini untuk dibicarakan. Saya harap kes ini transfer atau gugur saja. Dia tengok saya hujah begitu, dia terus bagi keputusan rayuan ditolak tanpa kos. Sebab ada kes-kes lain lagi lah. Rayuan ditolak. Pegawai pun datang. Tuan Haji tak boleh cakap lagi, mahkamah dah bagi keputusan. Kita datang dengan serban satu yang kita lilit ni, bukan lilit kosong ni, ada bacaan dia. Kita datang dengan khatib, jubah khatib yang kita baca ni, dengan kain ihram sekali. Bila dia kata Haji tak boleh cakap lagi, mahkamah bagi keputusan, hakim tiga-tiga ni telah mempersenda-sendakan hukum-hukum Allah ni. Saya terus ambil, lempar satu, tiga-tiga hakim. Betul ke Pak Imam bagi kasut? Lepas saya berlempar satu kasut itu, pegawai polis yang hujung mana datang dengan gari dia. Awak jangan gari saya macam Masjid Ar-Rahimah. Sebab saya pernah kena gari pasal baju bersih dalam jubah imam. Itu pun kena gari juga. Baju bersih untuk besoknya pun kena gari lah kat Masjid Ar-Rahimah. Ini jahatnya UMNO ni. Sampai awak jangan gari saya macam Masjid Ar-Rahimah. Saya ambil slipper yang kedua, saya lempar sekali lagi, kena pula kepala DPP yang berbual. Elok. Inilah kerja Allah Ta'ala. Dia bagi dia bagi curve pula lagi pada kepala DPP. Jadi inilah dia. Bila dalam mahkamah dia jadi macam hiruk pikuk sikit dengan apa pelajar memang. Saya ambil kain ihram, Allahu Akbar, semayang dalam tu. Tak pernah berlaku dalam sejarah dalam dunia ke orang semayang dalam mahkamah, tak ada. Tapi Allah Ta'ala bagi kuatan sesemayang. Lepas semayang, ya Allah, Kau bantu aku, ya Allah, aku hamba-Mu yang lemah, ya Allah. Aku hamba-Mu yang menurut segala perintah-Mu, ya Allah, dengan meninggalkan segala larangan-Mu, ya Allah. Bantu aku, ya Allah. Pegawai pun datang, Haji, mahkamah minta keluar daripada mahkamah ni. Dia halau sahaja. Halau. Bukan ada ni, tiga-tiga hakim tak ada seorang pun pergi arrest him, contempt of court. Kalau ada bagi seorang dia kata arrest him, dah tentu 9 bulan yang reman. Tapi tidak berani, tak boleh nak bercakap. Bila dia macam tu, dia halau saya.
Tadi aku datang mahkamah ni pakai kasut. Apasal buat kasut? Dia orang ni lantak kau, dalam hati juga. Dah lantak kau lah. So, terus keluar. Rupanya dalam perbicaraan itu, pelajar-pelajar buat tesis. Bidang guaman, pelajar-pelajar dia buat tesis. Budak-budak ni hantar maklumat laju SMS. Kekecohan telah berlaku di mahkamah. Seorang imam bertindak membaling kedua kasutnya kepada hakim yang bersidang. Laju maklumat. Hakim tadi dia bagi tahu kepada seorang pegawai, bagi tahu kepada wartawan yang ada dalam tu, jangan sebarkan benda ni keluar. Kepada wartawan tu utusan. Tapi maklumat lebih laju. Saya pun keluar, wartawan, awak besok datang Masjid Ar-Rahimah, saya sendiri cakap dengan awak, saya buat press conference dengan awak. Saya warning dia, saya nak buat laporan polis ni kerana hakim tiga-tiga buat keputusan yang tak betul. Saya kata begitu. Saya buat laporan polis. Saya pegang tangan isteri saya, anak saya ada 2 orang. Terus saya bawa pergi ke Balai Polis Putrajaya. Tuan, saya bukan marah hakim tadi. Saya bukan marah DPP, saya bukan marah peguam. Mereka ni bekerja, hakim bekerja, peguam bekerja. Ada orang atas yang bagi dia jawatan ni bekerja lah. Bekerja, saya bukan marah. Saya marah kepada sistem kehakiman. Sistem kehakiman yang kita nak tukar. Sistem ini memperbodoh-bodohkan rakyat. Sistem yang UMNO, Barisan Nasional kontrol ni kehakiman. Bias kepada UMNO ada duit apa semua, dia boleh jadi macam tu pula. Tuan, saya barang ni, saya buat laporan ni kerana saya berpegang kepada ucap tama bekas ketua hakim negara dulu. Katanya sistem kehakiman negara kita telah rosak ketika pemerintahan Mahathir. Saya pun boleh type nama Mahathir, sekali lagi aku kena buang kerja. Pak Imam dia type sendiri kan, dia tak nak type lah. Ini Pak Imam bahaya ni, Pak Imam masuk nama Mahathir ni, aku pula kena apa ni. Dia suruh saya type. Saya bagi komputer kepada isteri saya, type. Tak, dia pergi apa, dia buat alasan apa-apa. Rumah pun saya type lah. Dia tulis tu, laporan ini saya akan hantar ke Bukit Aman. Dalam laporan tu saya kata sign cepat, sign cop. Sebab malah tengok muka, sebab kes itu 20 jam selepas kejadian selimpah tu dah jadi huru-hara Putrajaya semua dapat maklumat. Mana ini imam, itu imam, ni semua dah ada macam-macam lah. Saya ambil ni, lepas dapat satu kopi tu saya balik rumah. Memang SB dah berkeliaran lah. Balik rumah hari-hari. Assalamualaikum, ni Haji Uslan, ni Abang Mat lah. Abang Mat Sabu ucap tahniah. Ni dari mana ni, YB Kuala Terengganu ucap tahniah. Semua sahabat-sahabat seperjuangan yang faham ucap tahniah kerana Abang Mat pernah bagi ceramah di depan Masjid Ar-Rahimah tu. Dia tahulah. Lepas tu YB Kuala Terengganu semualah. Sampai petang tu, ni Ustaz Huslan ke? Ya, saya. Kami anak-anak Melayu pelajar Australia mengucap tahniah kepada Ustaz kerana telah buat satu kejutan kepada kehakiman yang penuh dengan corruption, dengan rasuah, dengan penyelewengannya. Saya pun off telefon kerana bukan ini yang saya nak nama-nama glamour ni, bukan. Kita buat kerja kerana Allah Ta'ala mempertahankan kebenaran. Sampai besoknya saya pergi, besok surat khabar habis semua muka depan. Surat khabar Mandarin, surat khabar Tamil, muka-muka saya muka depan. Sampai surat khabar macam-macam lah. Imam buruk, perangai lah, semua ada. Saya pergi ke Bukit Aman, saya nak jumpa Tan Sri. Oh, ni Ajilan. Sebab kita dah banyak kali hantar laporan. Sekali saya datang, selepas saya lempar kasut pada ni, pegawai Bukit Aman, dia nampak kita serban. Pegawai dalam cerita. Saya terus pergi ke dalam. Tuan, saya nak jumpa KPN. Dia kata tak ada lagi. Tak ada, tuan ambil satu kopi, saya nak satu kopi. Sebab SB berkeliaran. Saya tak nak. Saya ada anak isteri, banyak kerja nak buat. Saya ada kerja, ada tanggungjawab. Saya nak pergi pasar, nak pergi beli apa. Saya pun ni terus minta bagi dia satu kopi. Dia bagi terus satu kopi. Bila saya ambil dapat satu kopi tu, nak play safe lah, tak nak ada apa-apa gangguan. Saya balik ke Masjid Ar-Rahimah. Sekali tu wartawan datang bukan seorang. Tak, dekat 7-8 orang datang. Allah, anak pergi semalam cakap seorang je, dia datang bagi kawan-kawan. Tak apa, alhamdulillah. Buka lampu, buka kipas. Duduk. Dengar Ustaz cakap. Dia buka lah dia punya kamera video apa, stand apa semua. Jangan tulis corner ke kiri, jangan tulis corner ke kanan. Kalau salah tulis, maklumat jadi palsu, jadi fitnah. Bila jadi fitnah, tuan-tuan bukan masuk neraka, tuan-tuan akan dipandang dalam neraka. Bagi double lagi. Seorang wartawan muda itu, Ustaz, kami semenjak jadi wartawan ni tak ada orang cerita syurga neraka. Baru kau tahu, kau ingat kerja wartawan 8 pagi kau masuk, kau 5 petang balik, kau suka-suka type, kau bagi ni surat khabar kau laku. Bagi dia pun type secara yang apa kita punya nasihat dia ikutlah. Jadi maklumat selama 16 hari. 16 hari Ustaz, saya dah bebas. Dah pergi rumah orang kahwin, dah pergi kampung pandan, dah pergi pasar, dah pergi jemaah.
Ada yang komen, ada yang bagi kita kata, ustaz tak betul baling kasut lah apa. Memang tak betul kalau awak baling. Tapi saya masuk mesyuarat. Saya tahu penyaringan, saya ada dokumen semua ada. Saya wajar walaupun ambil tindakan paling ringan, tapi dikatakan besar, menghina mahkamah. Tak apa. 16 hari saya dah bebas. Satu hari apabila kes ini diulas dalam parlimen, YB Kedah yang ahli parlimen seorang tu, Nazir apakah, dia bagi ulas dalam parlimen. Benda ni jadi meriah kerana kes ini diikuti seluruh dunia. Sampai Australia pun dah tahu, semua budak-budak pelajar semua dah tahu. Dia pun buat laporan, datang polis dari Putrajaya. Ni Tuan Haji Oslan, ya saya. Besok Tuan Haji kena datang mahkamah. Kenapa pula datang? Mahkamah dah tak ada dah. Mahkamah dah habis. Keputusan dia pun tak bagi. Saya dah bebas 16 hari ni. Taknya ada satu surat daripada mahkamah. Kenapa hakim tak boleh ambil tindakan pada Tuan Haji? Mana aku tahu? Kau pergilah tanya hakim. Kau bagi tahu ni pula kenapa hakim tak boleh tindakan pada imam. Manalah aku tahu, awak pergi tanya hakim. Tapi tengok nama kita tu ada sisi kan, ada sisi tu nama kita. Kalau tak pergi memang kena warrant lah. Untuk elakkan daripada warrant, telefon jemaah masjid, tak apa Hajilan, tak apa. Kita bagi tahu kepada YB Iskandar. YB Datul Lodok dah kembali ke rahmatullah. YB Iskandar, kita punya jiran lah, Pandan. Oh Hajilan, tak apa Hajilan, tak apa. Saya bagi kepada ahli parlimen Ampang. Ahli parlimen Ampang, sahabat YB lah, sahabat Datul Lodok. Tak apa Hajilan, tak apa. Kita pun dulu biasa ada program bagi kepada Datuk Seri Anwar. Hajilan, oh itu kita ada program Hajilan Menjar Rahimah Alhamdulillah ni. Tak apa, saya bagi kepada Karpal. Pula dah tengok Allah Ta'ala pusing balik. Bagi kepada Karpal balik. Apa semua? Inilah kerja-kerja Allah Ta'ala. Kalau kita buat kerja kerana Allah Ta'ala, wala yansurannallahu man yansuruh, innallaha laqawiyyun aziz. Allah Ta'ala maha kuat, maha perkasa. Sampai Karpal kata, Tuan Haji, besok jangan pergi seorang, bahaya. Sebab within 16 days you are being escorted, maksudnya dipantau apa semua. Kita pergi berdua. Jadi macam nak buat? Saya pergi rumah dia kat PJ, saya semayang kat PJ, pergi rumah dia pagi tu. Saya datang dengan jubah khatib, dengan serban. Saya tak bawa kain ihram, saya bawa selendang saja. Pagi-pagi dengan sarapan rumah dia apa semua, terus naik kereta. Mana ada anak guam pergi naik peguam pergi ni, tak pernah berlaku. Saya Allah pilih boleh naik dengan peguam, kita boleh berbual dalam kereta, dia kereta automatik dia apa semua. Dalam kereta dia kata, Tuan Haji, perkara pertama dalam mahkamah kerana ni kes ni sudah jadi meriah dari ni. Perkataan pertama, memohon maaf, minta maaf. Tak apa, saya boleh, tak ada masalah. Tapi dalam perjalanan tu, aku ni datang mahkamah kali keempat ni, apa pasal? Pengeringan yang aku bongkar ni tak ada sikit pun dia buka. Ini kali keempat ni pasal selipar, pasal kasut rupanya. Pasal kasut, bukan pasal penyelewengan juga ni, dia tak buka. Tak apa, sampai perkarangan mahkamah, saya tanggalkan kasut saya tinggal. Sebab hari tu kasut aku pun tak pulang, takkan aku nak datang lagi pakai kasut lagi. Banyak kasut aku nak datang sini. Saya tinggal, saya pakai stoking saja. Bila lift buka, wartawan nak buta mata saya ni. Wartawan suruh, ini Pak Imam tak pakai kasut pula, pakai sting. Dia tonggeng pak. Dia kata, apalah cerita dunia ni. Sampai stokin aku pula semua nak angkat lah. Tak apa. Sampai Karpan tu pergi ke depan, saya ambilkan selendang ni. Allahu Akbar, semayang. Ya Allah, kau bantu aku, ya Allah. Aku hamba-Mu yang lemah, ya Allah, yang daif, ya Allah. Kerana aku akan berhadapan dengan seluruh jentera kehakiman negara Malaysia ini. Memang benar tuan-tuan bagi. Saya pun berdoa apa semua dengan penuh perkarangan mahkamah. Dengan Hakim Borneo, Hakim Besar Malaya, Hakim Besar Malaya, Hakim Sabah, Sarawak, Richard Malanjun, semua ada ni. Semua ada. Sebab dia orang dah bersidang masa dalam 6 hari, dia orang buat persidangan tergempar pula. Pasal cerita kasut, bukan cerita melewatkan. Cerita kasut boleh buat persidangan tergempar pula. Saya dah semayang, semayang, saya tengok isteri saya anak, saya peluk isteri saya. Sabarlah, isteri saya guru pasti di Kampung Pandan. Inilah ujian Allah Ta'ala bagi mereka yang berjuang atas kebenaran. Wajahidu fillahi haqqa jihadih wajtabakum wa ma ja'ala alaikum fid din min kharaj millata abikum Ibrahim. Berjuanglah kamu dengan sebenar-benarnya kerana kami telah memilih kamu. Allah Ta'ala telah pilih kita. Saya cium dahi isteri saya pun masuk. Masuk memang benar penuh. Hakim yang Borneo apa semua tu. Karpal duduk sana. Penuh semua ni. Dengan majlis peguam semua dia lah. Ya Allah, kau bantu aku, ya Allah. Haji Roslan sila datang beri keterangan.
masuk ke mahkamah kali keempat. Dah berapa kali? 4 kali lah. Auzubillah minasyaitanirrajim. Yang Arif, saya memohon maaf kejadian hari itu. Tidak ada sesiapa yang cedera ketika saya lempar. Yang ada hanya terluka di hati saja. Main jiwa sikit lah. Tak nak bagi cakap bising-bising lah. Nak main jiwa sikit. Tidak ada sesiapa yang terluka ketika saya lempar. Yang ada hanya terluka di hati saja. Bukan saya yang lempar. Wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama. Bila saya baca ayat ni, bukan kamu yang lempar, tapi kamilah Allah Ta'ala yang lempar. Peguam-peguam Richard Malanjullah pun, alamak ni imam dah basuh kita dengan ayat Quran pagi-pagi ni. Elok tu. Elok lah, nak cakap apa lagi? Bila kita benar, fama za ba'dal haq illa dhalal. Tidak ada sesudah kebenaran yang Allah dan Rasulullah bawa ini, melainkan semua tertolak. Tertolak. Ni peguam-peguam semua tak kerti lantak dia lah. Sama-samalah kita bermohon maaf. Saya cakap, kerana dia pun silap, tak ada bagi keputusan. Saya pun silap, perlakuan begitu yang spontan tu. Saya tak benarkan bercakap. Karpal pula cakap. Karpal bagi hujah, dia seorang pemuda masjid semenjak 1973, mempunyai tanggungjawab yang besar terhadap karya pemandan dan mendapati dalam mesyuarat penerimaan yang beratus ribu hilang, telah hantar dokumen kepada JPM, so kepada menteri semua, tidak jalan semua ni. Orang politik telah rosakkan sistem masjid. Boleh menang Karpal punya hujah. Maksimum dia bagi. Datang je majlis peguam, dia pun bagi Gani Patail. Cerita kasut sampai Gani Patail. Bayangkan ni tuan-tuan. Cerita kasut Gani Patail dihantar, dia kirim DPP dia. Dia tak datang, dia hantar DPP dia. Yang Arif, sekiranya tidak diberi hukuman kepada Haji Oslan ini, akan memalukan seluruh sistem kehakiman negara. Ayat sikit je. Aku pula memalukan sistem kehakiman negara. Sikit saja ayat. Mahkamah berhenti bersidang. Selepas bersidang, masuk balik. Dengan ini mahkamah memberi keputusan rayuan Haji Hoslan ditolak dan dipenjarakan setahun. Air mata yang bergenang ni meleleh-leleh. Bukan meleleh pengecut, bukan. Janji Allah Ta'ala. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Supaya Allah Ta'ala nak tahu kita ni benar ke bila diuji, kita kelang kabut. Nak tahu benar ataupun kita dusta. Jadi inilah ujian Allah Ta'ala. Saya terus handcuff, anak bini, mak mentua datang semua peluk. Memang tangkap touching. Bila main touching. Tangkap touching tak apa, sabarlah apa semua lah. Digari, pergi turun kat bawah. Digari pula dengan pesalah lain pula. 376. 376 tahu apa 376? Kes rogol. Kes rogol bagi imam ni mengarut kita. Apa pula kes rogol lagi? Sepatutnya separate lah. Ini kes lain, dia kes lain. Tapi nak memalukan imam, nak memalukan lah. Dia kata ini tak betul imam ni, kita bagi dia bergali dengan 376. Budak 376 tu, wartawan ambil gambar dia pun tutup lah. Saya tengok wartawan, awak ambil gambar saya nak pergi penjara Kajang ni. Ucapkan, dia pun ambil apa semua. Dia ucap terima kasih lah. Ambil, tak apa. Sampai penjara Kajang, tuan-tuan. Nama saya telah terpahat. Maksudnya pegawai-pegawai penjara dah bagi tahu kepada banduan. Dia kata apa? Sebentar lagi tuan-tuan semua datang seorang imam yang baling kasut pada hakim hari itu. Budak-budak banduan, imam baling kasut. Macam ni imam ni ada menanti-nanti lah. Macam tuan-tuan lah nanti imam mana satu, macam ni imam. Macam tu lebih kurang menanti-nanti kehadiran. Bila sampai dengan serban tak buka lagi dengan jubah ni, masa daftar tu, dia bagi baju ni, pakai baju ni, tukar dia jubah. Kita pun tukar lah serban. Bila masa buka serban ni, awak ni imam yang baling kasut itu? Ya, saya. Kalau awak baling kita punya pegawai dan kita bodoh-bodoh pijak awak. Bagi luntur semangat. Kononnya lah dalam diri saya, kau ni bukan dia kena mengena dengan aku punya kes. Dalam diri lah buat tengok, macam itu dia bagi kita takut, sedikit ketakutan. Lepas itu, ni janggut ni semua potong. Saya kata, tuan ni janggut saya simpan sunnah apa semua. Tak ada sunnah-sunnah. Jangan cakap banyak dalam penjara ni. Nama Hoslan, Haji Hoslan. Haji ni Pak Haji apa ni? Perangai buruk. Pekerjaan imam tak ada dalam kolom pekerjaan tu, tak ada. Pekerjaan niaga ada, pekerjaan jaga, imam punya pekerjaan tak ada. Terpaksa nak bulat edit lah kepala macam mana ni. Kau hantar imam ni pergi ni bilik damai. Mula-mula masuk bilik damai. Bilik yang busuk, hapak, mula-mula.
Ya Allah, kau bantu aku, ya Allah. Aku hamba-Mu yang lemah, ya Allah. Aku dhaif, ya Allah. Aku tak pernah masuk sini, ya Allah. Jangan rosakkan iman aku, ya Allah. Jadikan aku hamba yang beriman, tubuh kekuatan iman dan amal, ya Allah. Doa Syekh, doa. Walaupun air mata sedikit, doa. Dia terus buka pintu, rak, terus dia tolak dalam. Sekali tengok dalam ada 5 orang. Budak-budak banduan dia, kita baru masuk. Seriau juga. Salam kenalan, salam. 5 orang. Dalam 5 orang tu, seorang tu dia pandang sini. Ustaz ni dulu di Kampung Pandan dia jual ikan ke? Dia panggil lantongkol ke? Aku lah! Boleh ada kawan pula! Tadi kita doa, ya Allah, kau bantu, Allah Ta'ala makbul. Makbul Allah Ta'ala. Boleh ada kawan lah. Bila ada kawan, maksudnya payung kan tak ada, buli-buli apa semua, dia tak ada. Saya tengok ada air sikit dalam koli tu, ambil lah air. Ambil lah uduk dia, koli sikit. Dia air. Ajak semayang. Bukan semua semayang nak Melayu kita ni. 2 orang daripada 5 orang, 2 orang semayang. Lepas semayang, saya buat usrah sikit. Abang ni, kes apa bang? Saya ni ustaz, saya ni rompak lah ustaz. Rompak? Masa abang rompak, abang bawa nama mak ayah sekali. Kerana nama kita ni ada bin. Saya ada bin, tuan-tuan ada bin, semua ada bin, ada binti. Bila kita rompak, kalau kita mak ayah berada di alam barzah sekali pun, kita boleh buat kiriman kepada mereka. Kiriman melalui solat, kiriman kita doa lepas baca Quran, kiriman melalui zikir kepada mak ayah kita yang berada di alam barzah. Tapi tiba-tiba abang rompak, dapat duit bagi anak isteri. Duit rompak-rompaknya abang rompak mana? Tak ada, kita buat dosa pada Allah Ta'ala. Tangkap meleleh air mata tuan. Saya yang bagi usrah, tangkap meleleh juga. Kerana kita baru masuk, boleh buat usrah pula lagi. Selang 2 hari kita buat usrah, kita berkawan apa semua. Wadah pula datang. Ini imam pula, dia baru sampai. Dia ada pula kawan Kampung Pandan, kawan kampung dia pula. Dia buat usrah pula lagi dalam ni. Berkumpul-kumpul ni. Bahaya ni imam ni. Kau pergi hantar ada bilik lain pula. Blok lain. Tadi blok damai. Tak apa, damai pun kita tak faham. Hantar pergi blok jujur pula. Dia pergi hantar blok jujur. Dekat belah bawah. Bila kita sampai, kita jadi perhatian. Masuk dalam bilik tu, mula 30 orang bilik. Kita pun berkenalan apa semua. Dalam tu Melayu ada, Cina ada, India ada. Kita pun berkenalan. Salah seorang banduan, Ustaz, dia ni rompak bank senjata api, dia ni bunuh orang, dia ni 376, dia ni CBT, dia ni semua ada section. Ustaz boleh baling hakim Mahkamah Persekutuan, kami pun tak boleh nak percaya. Sebab Ustaz punya jahat brutal, makam nombor 1. Ada makam pula, boleh jadi makam pula. Dia orang semua ada section. Rompak senjata api, semua memang geng pailang. Muka semua bergaris tu dengan tattoo apa semua. Sampai ni. Jadi saya berkenalan, saya bagi nasihat apa semua. Dalam bilik jujur ni kita berkenalan dan kita, perkara yang utama dalam ni yang disuruh buat, kawan. Lepas kawan lah, penyanyi. Ni Pak Imam ambil ni lagu ni, kena menyanyi hafal ni, kalau tidak tak boleh naik pasal. Lagu apa pula bagi Pak Imam ni? Merah membara semangat wajah, putihmu bersih budi pekerti, kuning berdaulat. Lagu itu dia bagi. Lepas itu dia bagi satu pula lagi. Ni kena 2 hafal lagu ni. Lagu apa pula? Buruh, nelayan dan juga petani. Lagu nelayan petani bagi Pak Imam. Bagilah juz ammah ke atau juz 29 boleh lah kita hafal. Alhamdulillah. Tengok penjaga nak bagi bodoh-bodoh. Kan budak-budak banduan dalam. Bila dalam itu satu hari, air tak ada. Memang dalam tu dia bagi budak-budak bergaduh. Air ada, dia lambat-lambatkan. Satu hari saya tengok air tak ada. Ya Allah, saya ambil air kopi Valen tu buat istinja. Saya marah kepada pegawai, apa ni penjaga? Suruh menyanyi itu satu hal. Air tak ada, orang nak semayang. Bila budak-budak nak semayang, saya nak ajar ni benda-benda semayang, pembetulkan semayang. Awak jangan cakap banyak. Dalam penjara ni ada mata tengok, ada telinga dengar, ada mulut diam. Agama tak ajar suruh ni, agama suruh bercakap. Dan kita selalu lawan cakap, dia marah kita. Tak apalah. Sampai satu hari bila air tak ada, keluar-keluar 30 orang pergi mandi air pancut sana. Air tak ada, tak naik. Mandi air pancut. Habis dia semua buka-buka baju lah. Seorang pula tengok, Pak Imam tak apa boleh mandi bogel. Kau suruh imam pula mandi bogel. Siapa yang suruh? Ni siapa ajar ni? Inilah dia polisi dalam penjara. Benda-benda yang bukan-bukan ajar. Bila budak jadi baik? Bila? Dalam penjara budak-budak isap dadah. Isap dadah budak-budak. Anak Melayu ramai dalam. Siapa yang bersalah?
UMNO, Barisan Nasional punya polisi dalam dasar-dasar kerajaan yang ada di mentadbir selama berpuluh-puluh tahun. Inilah dia, anak Melayu dalam habis semua. Sampai satu hari, Ustaz, seorang Tionghoa Cina, saya sudah mau masuk Islam, tidak ada sesiapa yang nak buat, saya sudah bermimpi. Perkataan mimpi itulah, bermimpi, may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allah Ta'ala bagi hidayah pada siapa yang nak bagi. Dalam penjara Allah boleh bagi hidayah, kita boleh jadi ada iman kuat, boleh jadi iman batal, kita boleh jadi rosak dalam penjara boleh, luar penjara boleh. Sedangkan bapak saudara Rasulullah pun tak dapat hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya kamu Muhammad bukan bagi hidayah pada keluarga kamu yang kamu suka, tapi Allah Ta'ala bagi hidayah pada siapa yang Allah nak bagi. Jadi ini hidayah. Saya bagi tahu kepada banduan yang ada, awak boleh ambil syahadah ini, tetapi dengan syarat nombor badan, kita ada nombor badan, nombor banduan, bagi kepada pegawai besok. Nama tuan-tuan 30 orang ni jadi saksi, dengar saja, nama tuan-tuan akan tertera di arash, tertulis di syurga. Budak-budak dengar, kita lah jahat, kita buat rompak sana, nama tertulis di syurga. Dah berkumpul lah, seronok berkumpul, nak masuk syurga. Tapi dia kerja rompak, dia ada ciri-ciri hati jiwa nak kepada agama Allah Ta'ala ni. Jadi saksi, saya pun panggil, ambil syahadah, meleleh air mata. Tak pernah yang kita impikan masuk penjara. Boleh ramai kawan, ada India, ada Cina, kita ambil syahadah pula. Sampai satu, bila kita ni, pegawai pun datang, ini Pak Imam pula, dia Islamkan orang pula. Satu hal, tadi damai, buat usrah, ni bagi ni pula, dia ada Islamkan orang pula lagi. Ini bahaya punya imam ni. Ini ada macam India, Cina semua ada. Ini dah macam perkataan rakyat. Betul lah tu. Betul lah tu. Dah baca perkataan rakyat, bergabung nak menangkan dalam PRU 13. Lepas tu 2 hari lepas dia tak hantar nombor badan tadi. Nombor badan dia tak hantar kerana nak jumpa pegawai, susah. Isteri saya pun datang bawa anak kecil-kecil dalam penjara pun. Awak jangan menangis, jangan sedih. Saya sudah duduk dalam blok jujur. Saya dah buat kerja usrah, buat kerja-kerja agama. Sampai 2 orang, seorang Islam, seorang orang asli, saya berbetulkan syahadat. Balik guru pasti isteri saya ni bagi tahu kat kawan dia, guru pasti masuk dalam blogger semua. Sungguh pun imam kami dipenjarakan, tetapi meneruskan kerja-kerja dakwah, tak ada masalah, alhamdulillah. Dalam satu portal lain pula, imam yang baling kasut telah Islamkan 2 orang dalam penjara. Pula lah tajuk tu heavy sangat, sampai KDN baca, benda laju tersebar. KDN baca, penjara baca, ini imam pula dia Islamkan orang masuk dalam blogger. Kau panggil dia, tengah kawat, kena panggil dia. Duduk sini. Kenapa orang Islamkan orang? Awak dalam penjara itu awak buat usrah. Lepas tu pergi aja begini, dah macam pakatan rakyat. Tiba-tiba dengan Cina semua awak masukkan Islam. Tuan, Islamkan orang ni Allah yang suruh. Saya cakap Allah suruh. Saya mana dia cakap banyak, cakap pelan-pelan. Allah yang suruh. Alamak, ini imam bagi aku bahasa Allah suruh pula. Kau pergi hantar dia kat UKP sana. Dia mana layan saya, dia hantar kat UKP. UKP dengan badan besar, dengan ni. Dah angkat kaki tuan, nak terajam, nak sepak kepala saya. Saya pun baca doa lah, minta pertolongan Allah lah. Baca doa sikit apa. Dia pun tengok, ini Pak Imam ni baca doa supaya kaki aku kena potong ke apa ke. Kau pergi hantar. Dia pun takut doa pula. Doa pula kau takut. Apa ni? Manusia takut doa. Kita minta pada Allah Ta'ala. Kau nak apa kau minta lah doa. Nak terajam kaki kepala orang ni buat apa? Tak disuruh pun, bukan ada undang-undang suruh sepak terajam. Saja kerana ni, polisi-polisi dalam ni. Saya pun dihantar dalam itu bilik asingan, sama dengan Cina tadilah, nama Islam dia Hasan. Dihantar dalam bilik asingan yang ditakuti, digeruni oleh semua banduan. Tak boleh masuk bilik sana. Bilik sana memang busuk, hapak, memang kena deraan, rotan lah, macam-macam. Saya pun dihantar dalam bilik tu. Saya tengok air tak ada. Saya tengok apa semua busuk, hapak, hancing. Saya kata, Hasan, kita belum semayang isyak. Mari kita semayang isyak. Kerana bila duduk dalam agama Allah Ta'ala, hubungan semayang tidak putus. Semayang ni hubungan dengan Allah Ta'ala. Jangan putus semayang, walau apa keadaan sekalipun. Air tak ada, kita dalam hukum fiqah ambil tayamum. Air tayamum tak ada, kita sekarang berada dalam penjara, dalam rukhsah yang besar. Kita mohon kepada Allah Ta'ala, semayang tak berwuduk. Allahu Akbar. Dia pun ikutlah. Lepas semayang, Hasan bacalah doa. Doa, saya tak tahu doa lah Ustaz. Tak apa, awak doa bahasa Cina. Bukan kita faham pun bahasa Cina. Dia doa, rupanya translation doa tu, wahai Tuhan, Engkau telah tunjuk aku jalan yang benar. Bukan imam yang punya hal, punya salah.
Engkau telah beri aku mimpi. Itu doa dia tuan. Lepas itu keesokan harinya barulah pegawai daripada KDN datang panggil Hasan ni. Dia tak panggil saya, dia tak panggil. Dia panggil, kalau dia panggil saya nak buat documentation ni, memang tak boleh buat documentation sebab kita bantuan bukan ada pencil ke, ada A4 paper kita nak buat pun tak ada. Dia lah sepatutnya kena buat. Dan sepatutnya bila nak jadi, saya jadi saksi, saya boleh beritahu sebab apa. Bukan main suka-suka. Tapi dia tak panggil. Kalau dia panggil saya, awak ingat kerja agama ni pukul 8 pagi masuk, pukul 5 petang balik. Ini kerja agama ke? Kerja agama untuk Allah Ta'ala 24 jam. Setiap nafas yang kita hirup nafas ni semua untuk Allah Ta'ala. Tapi tak panggil. Hantar imam ni pergi blok lain pula. Blok yang serupa tapi bilik lain. Pak Imam kita dah balik dah ni. Pak Imam masuklah bilik kami Pak Imam. Masuklah bilik kami Pak Imam. Jadi rebutan pula dalam ni pula. Orang nak berbual nak apa nak. Jadi seronok. Saya kata Allah. Bila masuk dalam satu bilik lain nak, Ustaz, saya ni ada masalah. Masalah apa? Saya ni, isteri saya minta fasah. Dah minta fasah pun jumpa kau. Apa ni bantuan macam kau juga? Kau pergi telefon mak bapak kau apa semua. Apa pula minta fasah pula? Jumpa mana aku tahu hal-hal dia. Kita bantuan. Tak apalah. Jadi kita diraikan dalam itu. Apa-apa hal dalam assembly, kita ada perhimpunan. Bantuan ni akan Ustaz, besok Ustaz tanyalah ada apa masalah. Selalu kita bila selalu jadi dalam perhimpunan ni kita tanya, ada soalan kita angkat tangan. Sampai satu hari pegawai penjara tengok, ini imam masih banyak tanya yang ini macam wakil rakyat. Betul lah tu. Wakil rakyat memang saya nak bertanding. Dia lah orang semua tu tanya. Dia orang semua ada section. Ada section bukan boleh. Dalam penjara, kalau 376 ni memang kena ligangnya lah. Kalau 376 orang yang rogol memang kena sepak terajang, kena buli habis-habisan. Saya tak, bila kita ramai kawan India pun ada, dia orang bilang minta pendapat. Saya bagi tahu tuan ya, tidak ada satu banduan pun yang akan undi dacing. Tidak ada. Inilah dia gerun. Bila saya masuk dalam, saya ramai kawan. Alamak, ini imam lah. Ramai pula kawan ada. India ada, Cina ni. Bahaya ni imam. Memang kena tukar ke blok lain. Bahagian lain pula. Saya jadi imam surau. Bantu pula. Dia kata nak jauhkan daripada India, Cina ni. Bagi dia campur Melayu, India surau. India dah masuk sana, masuk. Jadilah satu hari kita jadi semayang sunat. Pak Imam, kita punya pegawai roda semua meninggal. Apa masalahnya meninggal? Minta lah Pak Imam lepas semayang sunat duha dengan semayang sunat hajat ni, buat tahlil arwah, bagi yasin apa semua. Kita pun baca yasin tahlil, baca. Kita pun tanyalah seorang pegawai ni, jenazah ni dia bawa ke mana? Dia bawa ke Slim River. Ni kampung aku ni, Slim River. Kampung Balun. Dah betul lah tu. Jadi yang meninggal ni mungkin tok sore, tok saudara, tok menakan lah. Tuan, saya nak buat, lepas semayang zuhur ni, saya nak buat semayang jenazah gaib lah. Lepas mungkin jenazah dia kendalikan dalam pukul 10. Zuhur biasanya macam tu lah, saya nak semayang jenazah. Tak apalah, boleh Pak Imam. Semayang jenazah gaib. Saya pun umum lah pada makmum yang ada semua. Kita lepas ni buat semayang jenazah gaib. Ada pula banduan yang dengki sakit hati. Ini imam pula. Yang dengki ni UMNO lah. Banduan yang dengki ni UMNO. Banduan dah lah kena penjara lama, UMNO pula lagi. Dia jahat hati dengki. Dia kata ini imam pula, Absal pula nak ni buat semayang jenazah lain. Dia kata tak payah buat. Tak mana dia pernah berlaku dalam sejarah ni penjara buat semayang jenazah lain ni. Dia tak nak semayang jenazah. Dia semayang zuhur tidak, semayang jenazah nak. Dia kumpul, saya pun mana yang ada semayang. Dia kata tak ada mayat, mana boleh semayang. Habis kita baca yasin tahlil dia ada mayat ke? Tak ada lah, serupa je kita nak hantar kiriman. Pada dia benda yang wajib fardu kifayah ni, di sanalah kita nak buat semayang jenazah lain. Nak buat ni harus saja, tak nak buat tak apa, tak ada masalah. Kerana nak raikan untuk menekan saya lah. Jadi bila saya jadi selalu bertikai dengan UMNO ulama banduan ni, dia cari jalan macam mana nak bagi keluar daripada blok tu, pergi blok lain lah. Cari pasal, cek pasal satu hari bulan puasa, air tak ada. Semayang, cikgu datang. Dia ni ketua. Saya kata hari tak payah semayang sunat sebab air tak ada. Mana yang ada uduk dia saja semayang. Semayang, cikgu datang. Awak ni semayang ni Allah Ta'ala bawa nak tipu juga. Yalah air semayang tak ada, nak semayang sunat bukan semayang wajib, kita kena qada lah. Jadi dia marah. Petang itu 3 makmum saya kena rotan pasal tak dapat hafal doa kunut. Saya kata apa jaga doa kunut kau punya ni rotan budak-budak ni.
Air yang benda yang wajib orang nak semayang kau tak hantar. Dia tak dapat baca doa aku nak kena rotan tu. Dia pun buka baju ustaz tu kena rotan. Saya ni pun bantuan macam awak. Bukan di sini kuasa awak pergi jumpa pegawai. Bulan puasa pegawai agak macam malam. Bawa ni ke asingan. Ini melawan wabak. Tiga-tiga makmum saya kena disimpan di asingan. Tempat yang ditakuti. Bila disimpan di asingan, saya kata apalah penjara kajang ni semua. Benda-benda yang bukan-bukan buat. Ini bukannya ada polisi dalam peraturan-peraturannya ni. Mak bapak dia nak jumpa bulan raya ni, tak apalah. Satu hari bila dia kena rotan, bila air tak ada, saya kumpulkan orang di belakang kita, tak ada air. Dia kata ini imam, dia kumpulkan orang nak pergi pukul wadah yang pergi rotan budak-budak ni. Dia buat satu laporan diterima. Panggil Pak Imam datang. Dia ada satu laporan, kenapa awak pukul kita punya wadah? Tuan, ini bulan puasa, tak apa pula saya pukul wadah pula. Saya ni kalau boleh nak keluar cepat. Ini laporan ni awak ni kena siasat. Tuan, izinkan saya baca satu ayat Quran. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah. Wahai, bagi makna supaya faham. Wahai orang yang beriman, apabila datang satu berita daripada orang fasik, hendaklah kamu siasat, teliti supaya kamu tidak menyesal buat keputusan. Pegawai ni tengok, Afsal nak baca Quran pula kat sini. Dan ni marah pula baca Quran pula. Habis nak baca apa pula? Saya nak mempertahankan kebenaran. Bila dia tanya lagi, saya tak nak jawab. Saya buat malas nak jawab. Datang seorang pegawai kawan dia pijak kaki saya. Saya marah. Tengok pula kawan pula nak jumpa isteri pula dengan nak visit. Saya bagi signal. Dia telefon isteri saya yang guru pasti tadi. Guru pasti datang, dia kata saya nak datang ziarah suami saya. Awak tak dibenarkan datang kerana kita dah hantar dia bilik asingan. Untuk kerana dia dapati pukul wadah. Tajuk yang besar. Isteri saya buat laporan polis di Kajang. Tak dibenarkan melawat apa semua. Suami saya dilayan macam binatang. Masuk dalam blogger, habis. Satu Malaysia aku membaca. Imam dilayan macam binatang. Lajunya maklumat. Laju. Kebenaran ni sekarang dah laju. Kita nak apa-apa kebenaran. UMNO Barisan Nasional dia takut maklumat laju. Kau takut apa? Kau halang air sungai untuk apa? Memperbodohkan diri sendiri. Lawan Allah Ta'ala buat apa? Ibarat air sungai, kau halang-halang air sungai ni boleh. Kau terpelanting, kau lemas, air sungai akan lalu sini. Kau bagi apa? Lalu sini. Apa masalah? Jangan lawan Allah Ta'ala. Bila saya dihantar ke asingan, isteri saya buat laporan tu, masuk dalam blogger, sampai KDN baca. KDN datang siasat wadah-wadah dalam tu. Alamak ni imam pula. Kami pula kena siasat dengan wadah ni masuk dalam blogger. Kau bagi imam tu datang sini. Ni macam mana boleh keluar ni surat khabar blogger ni? Imam dilayan macam binatang. Tuan pergi hantar saya bilik yang tak ada orang. Tak ada orang, busuk hapak. Tiba-tiba keluar lagi. Tuan tanya saya, mana saya tahu? Memang kita tahu. Betul juga. Betul apa? Memang betul lah. Dia pergi lagi kurung kita dalam. Dia tanya macam mana boleh surat khabar. Mana lah aku tahu. Lepas itu bila disiasat oleh KDN, habis pihak imam ni pula kecoh betul lah Pak Imam ni. Kami kena siasat. Sebab wadah kena siasat. Barang-barang dagangan, kapal berlabuh di Kajang dalam surat khabar Metro bulan 5. Kapal berlabuh ni maksudnya apa? Segala benda semua masuk. Rasuah berlaku, boleh kauting, boleh ni semua. Inilah dia pentadbiran UMNO Barisan Nasional yang kita nak tukar dalam sistem pentadbiran ni sekarang yang kita nak menang. Selepas itu, bila saya dihantar ke 14 hari dalam asingan. Kerana dia siasat, tak guna punya Pak Imam. Kau bawa ke sana dengan bilik asingan. Tambah 14 hari. Termasuk tadi 2 hari, 14 hari. Dalam itu tuan, memang bilik kotor, busuk, seorang keseorangan. Tapi hidup kita ada Allah Ta'ala. Kita hidup walaupun seorang mana tuan-tuan tinggal dalam tempat-tempat jauh ulu pun ada Allah Ta'ala. Ittaqillaha haitsuma kuntum. Takwa kamu kepada Allah di mana jua kamu berada. Saya duduk dalam duduk sampai bulan Ramadan akhir. Semayang. Lepas semayang maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalam bilik asingan, ada takbir malam ni raya. Allahu Akbar, Allah. Budak-budak menangis. Besok hari raya, malam ini kita takbir bukan menangis. Besok nak makan lemang, ketupat, dodol, rendang semua ni. Ingatlah, la ilaha illallah. La ilaha illallah wahdah. Itulah Allah yang kita sembah dari dulu.
Sampai sekarang disembah Allah yang satu. Wahdah, sadaqa wa'dah, benarlah janji Allah Ta'ala. Wa nasara abdah, Allah Ta'ala akan tolong hamba ni. Wa a'azza jundah, Allah Ta'ala akan hapuskan orang buat jahat, buat inayah. Jangan bimbanglah, orang buat jahat jangan bimbang. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kamu sedih berduka cita kalau kamu beriman kepada kami. Sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. Allah Ta'ala telah hapuskan orang-orang yang lawan Rasulullah itu, tentera Ahzab yang berkumpul berpakat nak lawan, tapi Allah Ta'ala beri kemenangan kepada agamanya. Saya bagi nasihat, saya sangat kita memang tak nampak dalam dia asing aja, saya bagi nasihat mulut saja. Selang lepas 14 hari lepas saya bagi nasihat itu, besoknya hari raya, saya kata saya tak apa, Ustaz jadi imam dalam ni, yang dalam kita tak nampak ni pun Ustaz akan tinggikan suara, kita nak sembahyang besok sembahyang raya. Tak ada seorang sembahyang raya, ana seorang yang sembahyang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sembahyang raya seorang menedih macam mana pun dah sembahyang raya dalam bilik asingnya seumur hidup tak pernah. Tapi Allah Ta'ala bagi, Allah pilih kita sembahyang sunat hari raya ini, sunat muakkad, nak buat tak nak buat, sunat muakkad saya. Boleh berjemaah, boleh seorang pun tak ada masalah. Saya sembahyang doa, saya teringat ayat A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kamu kira kamu masuk syurga saja, kamu suka-suka nak syurga saja, sedang kamu tidak diuji? Kami telah uji orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka diuji, digoncang iman sehebat-hebatnya. Bilakah datangnya pertolongan? Ya Rasulullah, kita diuji iman digoncang ini. Bilakah datangnya pertolongan Allah? Ala inna nasrallahi qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat, lagi hampir. Percayalah. Jadi saya selepas 14 hari itu, saya dibebaskan masuk ke bilik lain, bloknya serupa. Saya diraikan apa semua. Bantuan pun suka jumpa, berkumpul macam-macam. Ini imam tak boleh lah, bahaya ni imam, bagi dia keluar cepat. Saya bebas, dapat payroll. Bagi imam juga dapat payroll. Saya bebas bulan 10, payroll 8, 11 dapat. Tak boleh jumpa jemaah, kena duduk di rumah, begitulah payroll. Selepas jadi banduan, berduyun-duyun, orang datang rumah, orang ni jemaah semua buat semayang hajat, semayang. Pada ketika sedang penjara tu, hantar memo pada agung, orang buat demonstrasi, orang buat ni semua. Lepas tu di sahabat di Yaman buat sembahyang. Bila kita serah pada Allah Ta'ala, seluruh umat Islam akan berserta dengan kita. Kalau kita benar-benar berada dalam landasan perjuangan yang benar, percayalah. Kalau dalam rumah tangga yang kita takbir, kalau kita mentadbir cara tak betul, anak kita pun tak betul. Bawalah anak-anak dalam perjuangan ini, kerana pilihan raya semakin hampir. Bagi tahu kepada semua masyarakat yang belum faham, dalam penjara, dalam masjid, sistem yang dikawal oleh UMNO barisan ini semua buat rosak, buat berdosa je. Anak-anak Melayu yang ramai dalam tu, tuan-tuan tahu, dah lah hisap dadah. Saya kata, awak ni kes apa ni? Saya ni ustaz, saya tak hisap dadah, tapi saya edar dadah. Saya malah nak bagi ni, saya hanya duduk satu tempat saja. Saya panggil budak-budak umur 12-13 tahun, mak ayah kau bagi duit belanja sekolah apa? RM3, RM4. Abang bagi RM40. Kau ambil kotak ni, kau pergi hantar sana. Kau ambil kotak ni, kau pergi hantar sana. Anak-anak Melayu jadi kaldai dadah. Tapi budak ni tertangkap. Sampai tahap itu. Yang teruk ni sekali, seorang banduan, ustaz saya dah bertaubat. Bagus, bertaubat tak ada masalah. Allah Ta'ala terima taubat. Kau ni kes apa? Ustaz saya dah berzina dengan janda. Kami nak kahwin, duit tak ada. Dengan janda tak payah duit. Kau pergi jumpa Pak Imam apa semua, ada saksi semua cukup. Tapi kerana nak duit, nafsu nak duit, janda ni bagi lain, suruh dia berzina dengan anak umur 13 tahun. Janda ni mungkin dia bengang dengan bekas suami dia. Kau main anak aku ni, aku ambil video. Ambil video tuan-tuan. Nasib bangsa kita orang Melayu. UMNO dia ada kisah. Dia tak kisah. Dia tak pernah pergi masuk dalam penjara. Dia tak pernah masuk sel. Dia hantar tak apa-apa, makan-makan, lepas tu balik, ni kita dah boleh hantar makanan. Itulah kerja. Masuk sel tengok. Tapi janganlah masuk. Tak payah masuk. Yang saya cerita ni,
Kerana Allah, ini cerita sebenar yang berlaku kat diri saya. Kerana sekarang saya dipantau. Lepas je saya bebas-bebas, saya dipantau ni. SB datang apa semua. Kita pergi masjid wilayah. Masjid wilayah, kat motor, ada pula SB pula. Saya ambil motor semua, buat tak tahu dia pun bergerak sana. Saya ambil motor pergi Coket, pergi laut. Ada pula SB pula situ pula tadi. Tengok laut tak cukup pula, pergi main pula lah. Ada pula SB pula. Saya pergi kat dia. Terima kasihlah jaga keselamatan saya. Saya dah jadi Ustaz, jangan perli kami Ustaz, kami bekerja. Saya kata bekerja tak ada masalah. Bekerja semua orang bekerja. Allah Ta'ala nak tahu satu je, kerja betul, kerja tak betul. Allah Ustaz bagi makan dalam. Habis nak cakap bagi makan dalam tu lah. Bagi tahu tak ada masalah. Jangan kita, ini kita nak berjuang. Pilihan raya semakin hampir. Janji Allah Ta'ala nak bagi kemenangan tuan-tuan. Kita gerakkan saja, gerakkan. Kemenangan semakin hampir. Lepas saya ni, saya pergi hari tu pergi Terengganu. Pergi Terengganu pula, pergi Rusila, anak pergi mengaji takbir sana. Dia haji lantar balik apa semalam. Bukan bawa apa. Ustaz malam dia bagi kuliah Ustaz. Saya datang naik bas lah tuan. Tak apa-apa kita bagi. Dekat dengan bus stand, masjid dengan bus stand. Dia umumkan rasa tu, imam yang paling kasut hari itu Mahkamah Persekutuan yang telah menggegarkan kehakiman tu, dia datang malam ni masjid ni. Berduyun-duyun orang datang. Allah, lepas tu seorang Asyam yang hantar sampai pergi Melaka. Lepas pergi Melaka, pergi Johor pula. Kedah ni saya ingat 2 kali. Yang itu di Tandau, lepas itu Kulim, lepas itu Baling. Seluruh Malaysia panggil. Saya tak ada masalah berkongsi pengalaman kerana mencari mardatillah. Supaya dengan kemenangan ini kita gerak. UMNO Barisan Nasional memang dah goyang. Dia hanya dalam TV dia kata ya tak ada. Dia takut, dia khawatir, takut kalah. Menang kalah ni hak Allah Ta'ala, insya-Allah. Jadi saya rasa sekadar itu saja. Kerana saya kena bergegas pulang, saya datang naik bas. Jadi dalam pukul 11 suku dia punya tu. Jadi ni pun masa untuk ni. Saya rasa insya-Allah. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada yang hadir. Dan seterusnya doa-doa tuan kepada saya, kepada ibu dan ayah saya, dia kata ucap kepada sahabat-sahabat semua. Alhamdulillah, anak-anak saya salah seorang yang balik daripada Mesir umur 14 tahun tuan. 14 tahun berlakunya peperangan itu, balik dia buat 15 juzuk, sekarang dah habis 30 juzuk. Dalam penjara isteri bagi tahu anak kita dah habis 30 juzuk Al-Quran. Anak saya semua saya bawa pergi tenang, bawa kecil-kecil pergi tenang. Sampai orang UMNO kata, Ustaz, saya tak jumpa lagi satu keluarga macam Ustaz ni. Tengah-tengah malam, hujan lebat boleh datang kat tengah dalam kelapa sawit ni dengan becak apa semua, boleh bawa bendera apa semua. Kami sekeluarga berjanji pada Allah Ta'ala untuk tegakkan agama Allah Ta'ala dengan menangkan kemenangan parti Islam Malaysia PAS ini dalam persada politik tanah air. PAS lawan UMNO Barisan Nasional. UMNO ni bukan bertanding, yang bertanding Dacing, PAS lawan Dacing. Kalau awak nak UMNO juga, jangan undi Dacing. Itu je. Awak nak UMNO tu awak boleh pasal. Bila kita tanya baca Al-Quran, awak pun tak boleh jawab. Tegas, kena cakap benar. Jadi saya rasa sekadar itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Siru ala barakatillah. Takbir. Allah.